Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang berikutnya. So, kita akan cuba menyelesaikan soalan yang ke-16. Okey, so untuk A, soalan kamu sekiranya kamu tengok dekat sini, berikan jawapan anda dalam asas 10. So, pastinya ini adalah melibatkan bab tingkatan 4 iaitu bab yang kedua di bawah tajuk asas nombor. Okey, so diberi kepada kamu jumlah keseluruhan pokok cili yang ditanam ialah 8415 batang. Okey, so ini adalah jumlah dia. So kalau ikutkan jumlah untuk pokok cili keseluruhan iaitu 8415. So cikgu tulislah dekat sini. Okey, so itulah nilai dia. Okey, so diberi kepada kamu nilai untuk bulan Mac, bulan April, bulan Mei. So, bulan Jun tiada. So, dekat sini hitung nilai Q. So, dia nak suruh kamu cari nilai Q, iaitu bilangan pokok cili yang ditanam. So, jawapan kamu dia perlu bagi dalam asas 10. Okey, so kita highlight lah sedikit. Alright, so kamu ada pelbagai asas dekat sini. Kamu ada asas 5, kamu ada asas 8, kamu ada asas 7. So, ketahuilah bahawa apabila melibatkan asas selain 10. So, asas selain asas 10 nak ditukar kepada asas 10. So, operasinya ialah darab ataupun cikgu tulislah dekat sini. Okey, asas selain 10. Okey, so asas selain 10 nak ditukar kepada asas 10. Iaitu operasi darab. So, jika sebaliknya ianya adalah operasi bahagi. So, itulah dia punya formula. Okey, so dekat sini mana yang kamu mungkin boleh guna kalkulator. So, kita nampak asas 8 boleh guna kalkulator. So, kita keluarkan kalkulator terlebih dahulu. So, asas 8 so kita boleh guna kalkulator. So, carilah perkataan base iaitu 3, kemudian D. So, D ni sebenarnya adalah dekagon, bermaksud 10. So, kita nak guna asas 8. So, carilah iaitu oktagon dekat sini. So, kita tekanlah button lon dekat sini. So, kita dah tekan. So, dia akan berubah menjadi O ataupun oktagon dekat sini. So, kita masukkanlah nilai 2762. So, kita tekan sama dengan. Bermaksud 2762 asas 8. So, kita nak jadikan terlebih dahulu kepada asas 10. Sebab soalan kamu ataupun jawapan kamu akhirnya dia nak kepada asas 10. So, kita akan tekan button dek ataupun dekagon dekat sini. So, dia akan berubah menjadi 1522 untuk asas 10. Okey, so kita tulislah dekat sini iaitu 1522 untuk asas 10. So, ini pun sebenarnya nombor kamu ataupun angka kamu ini 8415 ini adalah dalam asas 10 lah. Jika tidak dinyatakan asas nombor di bawah, so itu bermaksud asas 10. Okey, so bagaimana dengan asas 5 dan juga asas 7 nak dibuat? Nak dijadikan asas 10, so kita pastinya kena buat kaedah manual lah. Sebab untuk kalkulator kamu, kalau kamu tengok dekat sini, kamu ada hex iaitu asas 6, hexagon. So, kamu ada bin iaitu binary, bermaksud asas 2. So, asas 5 dan juga asas 7 tiada, bermaksud kamu kena kira secara manual. Okey, so pengiraan manual kamu adalah akan menjadi proses darab. Okey, sebab dia asas selain 10 kepada asas 10 adalah proses darab. So, kita akan ambil lah nilai dia iaitu 11210. So, asas 5. So, kita nak tukar kepada asas 10. So, operasi darab. So, kita akan tulis 5 di bawah. Okey, kenapa diisi oleh 5 di bawah? Sebab soalan kamu asas 5. So, dia macam itulah. Dia bergantung kepada asas nombor yang berada di sinilah. So, dia akan keluar nombor 5. So, seterusnya bermula daripada sebelah kanan berkuasa 0, 1, 2, 3 dan juga 4. So, di manakah sebenarnya operasi darab yang cikgu maksudkan dekat sini? So, anak panah inilah sebenarnya operasi darab. Okey, so itulah operasi darab yang cikgu nyatakan. Okey, so kita akan kira. So, jawapan kamu ataupun asas 5 ini ke dalam asas 10, dia berapakah nilai dia? So, 5 berkuasa 0 adalah 1. 1 darab dengan 0, pastinya ianya akan keluar 0 ataupun sifar. So, kita akan ada tambah. So, 5 kuasa 1 ialah 5. So, 5 darab dengan 1 masih lagi kekal dengan nilai 5. So, kita akan ada tambah lagi sekali. So, 5 kuasa 2 adalah 25. 25 darab 2, kamu akan ada nilai 50. Okey, dan 5 kuasa 3 bernilai 125 darab dengan 1 bermaksud 125.
Dan yang terakhir iaitu 5 kuasa 4 didarabkan dengan 1. So 5 kuasa 4 adalah 625. So seharusnya package untuk darab dia bersama dengan tambah. So mungkin warna dia tak berapa nampak dekat sini. So cikgu bulatkan, dia seharusnya akan ada operasi tambah di antara nombor-nombor yang ada di bawah ini. So bila kamu tambah, kamu akan dapat nilai 805 iaitu asas 10. So kita dah boleh tahu ini nilai dia adalah 805 untuk asas 10. Okay, so kita dah jumpa yang atas, so kita buatlah yang bawah pula. Kaedah dia sama sahaja. Okay, so kita bagi sedikit ruang dekat situ. So 6, 4, 4, 1, so asas 7. So cikgu dah kata nombor bawah ini akan jadi ikut asas dia. So 7. Kemudian yang ini juga 7. So yang ini yang terakhir juga 7. So berkuasa kosong 1, 2 dan juga 3. So proses dia sama sahaja. So 7 kuasa kosong ialah 1. Apa-apa nombor berkuasa sifar ialah 1. 1 darab dengan 1 adalah 1. Okey, kemudian 7 kuasa 1 adalah 7. 7 darab 4 adalah 28. So kamu tekanlah kalkulator. So cikgu ringkaskan ataupun cikgu lajukan sedikit. So kamu akan ada nilai seperti ini. Alright, so kamu akan dapat nilai 2283 dalam asas 10. So itulah nilai dia, 2283 asas 10. So soalan kamu ataupun jawapan kamu dah ada, ataupun keseluruhannya dah ada. So dia nak nilai Q sahaja. So seharusnya kamu ambil lah nilai 8415, tolaklah dengan 805, tolaklah 1522, tolak 2283. So kamu akan ada jawapan iaitu 3805 dalam asas 10. Okey, so kalau ikutkan itulah jawapan untuk soalan A dekat sini, iaitu nilai Q adalah 3805. Okey, selesai. So kita beralih kepada soalan B. So soalan B kamu ini adalah berkenaan dengan kaedah penggantian ataupun penghapusan sahaja yang dibenarkan. So bermaksud untuk kaedah penggantian dan penghapusan ataupun penghapusan ini adalah bab tingkatan 1 bab 6, iaitu persamaan linear. Okey, so persamaan linear sahaja yang menggunakan kaedah penggantian ataupun penghapusan. Ini sinonim lah. Okey. So apakah yang kita boleh nampak di sini ataupun maklumat yang ada dekat sini? So cikgu boleh wakilkan cili merah sebagai X, manakala cili hijau sebagai Y. So kita nak kena keluarkan dua persamaan linear kebiasaannya akan ada, sebab kamu ada restoran Sri dan juga restoran Mawar dekat sini. So ada dua benda dekat situ. So kita boleh keluarkan yang pertama, kamu akan nampak 40X tambah dengan 30Y, itulah 780. Manakala yang kedua adalah 10X tambah dengan 20Y sama dengan 360. So macam mana cikgu boleh dapatkan benda ni? Kamu tengoklah cili merah adalah X. So pastinya 40 darab X tambah 30 darab Y, itulah harga untuk restoran Sri. So pembekalan jumlah jisim cili ataupun pembekalan cili untuk restoran Sri iaitu 780. So inilah cara-caranya ataupun inilah kedua-dua persamaan linear yang kita ada. Okey, so kita akan guna teknik, mungkin cikgu akan guna teknik penghapusan lah, sebab dia salah satu boleh guna. So cikgu akan ambil yang ini, cikgu akan darabkan dengan 4. Okey, kenapa cikgu darabkan dengan 4? Supaya dia muncul 40X tambah 80Y sama dengan 1440. Sebab cikgu nak menggunakan kaedah penghapusan, bermaksud cikgu nak hapuskan antara yang ini dan juga yang ini. So cikgu akan hapuskan dia punya X terlebih dahulu. So cikgu akan samakan nilai ataupun koefisien ataupun perkali untuk X sahajalah. So 40 dekat sini. So bawah juga ada nilai 40. So kita boleh hapuskan. So kalau ikutkan jangan terkeliru. So jangan terkeliru. So kita akan ambil yang ini sahaja. Okey, so kita akan ambil yang baru dekat sini, yang cikgu tulis sebagai nombor 2. So kita akan buat operasi tolak. Okey, so kita akan memilih operasi tolak supaya dia akan terhapus. Okey.
So kalau kamu tengok kita memilih operasi tolak dekat sini, so dia akan terhapus. So 40 tolak dengan 40x tolak dengan 40x, pastinya dia akan keluar kosong. Kemudian 30y tolak dengan 80y. So tengok betul-betul So nilai tengah-tengah ni kita tak pakai sebab kita dah ubah yang tengah menjadi persamaan kedua di bawah. So 30y tolak dengan 80y, kamu akan ada negatif 50y. Dan yang terakhir kamu ada 780 tolaklah dengan 1440. So kamu akan ada negatif 660. So ini adalah operasi darab. So kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So negatif 50. So kamu akan dapat nilai Y kamu iaitu RM sebab dia sebenarnya RM dekat sini RM13.20. Ataupun tak nak tulis RM dekat sini pun boleh, tak ada masalah, tulis nanti di jawapan yang akhir. So kamu ada jawapan dekat sini 13.20 ataupun 13.20 untuk Y. So manakala so kamu tengok sebab dia kata dia nak cili merah, sekilo cili merah dan juga sekilo cili hijau. Sebab cikgu dah baca soalan, so cikgu dah tahu kehendak soalan. So kamu bacalah terlebih dahulu. So dia nak untuk sekilo cili merah dan sekilo cili hijau. So kita dah jumpa sekilo cili hijau iaitu RM RM13.20 dekat sini. Okay, RM RM13.20 untuk sekilo cili hijau. Manakala untuk sekilo cili merah, nilai Y ini kita masukkanlah mana-mana. Dalam mana-mana nilai. Mungkin dalam 1, mungkin dalam 2 dekat bawah ni, ataupun mungkin yang tengah-tengah ni. So kalau kamu tanya cikgu, mungkin cikgu akan masukkan ke dalam yang tengah-tengah dekat sini. Okay, yang tengah-tengah dekat situ. So bermaksud cikgu akan ada 10x tambah dengan 20 darab dengan Y iaitu 13.20 samakan dengan 360. So cikgu ambil yang ini cikgu ambil yang sebelum didarabkan dengan 4. Okey, so cikgu akan ada nilai 10x sama dengan 360 tolaklah dengan 264. Mana datang nilai 264? Sekiranya kamu darabkan benda ni dan kamu pindah ke sebelah, so dia akan jadi negatif ataupun tolak. So kamu akan ada nilai X sama dengan 96/10. So pastinya X kamu adalah 9.6. Bermaksud untuk cili merah ianya adalah bernilai RM RM9.60. Okey, so kamu dah ada jawapan untuk sekilo cili merah dan juga sekilo cili hijau tanpa menggunakan kaedah penggantian. So cikgu guna kaedah penghapusan. Mana-mana yang kamu selesa. Okey, so kita beralih kepada soalan yang terakhir. Masih ada soalan C. Okey, kita besarkan sikit soalan. Soalan C kamu tengok betul-betul soalan ini berkenaan dengan perbelanjaan dan juga pendapatan. So pastinya ianya adalah bab tingkatan 4 iaitu bab yang ke-10 berkenaan dengan pengurusan kewangan. Okey, so kamu tengok dekat sini Mungkin cikgu akan kecilkan sedikit soalan supaya kita boleh nampak apakah dia punya maklumat-maklumat yang mustahak. Okey, so cikgu akan tulislah terlebih dahulu dekat sini pendapatan. Cikgu ringkaskan So pendapatan kamu biasanya akan ada aktif. Okey, pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Alright. So kalau kamu tengok dekat sini pada bulan Mei Hamid memperoleh pendapatan bersih sebanyak 4,500. So pastinya pendapatan bersih adalah pendapatan aktif. Okey, kemudian dia juga memperoleh pendapatan pasif sebanyak 1,500. Okey, so pendapatan pasif dekat sini 1,500. So cikgu highlight kan nilai-nilai yang mungkin mustahak dekat situ. Okey, dan bila dah habis pendapatan, so kita akan ada perbelanjaan. Okey, so perbelanjaan pastinya kamu ada tetap. Okey, dan juga tidak tetap ataupun cikgu wakilkan sebagai macam inilah. Okey, so kita tengok apakah perbelanjaan tetap yang ada. So perbelanjaan tetap adalah 680. So tetap dia ialah 680. Manakala tidak tetap adalah 1,800. Okey, so cikgu highlight kan. Mungkin kurang nampak. Alright. So itulah maklumat yang pertama. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Pada bulan berikutnya pendapatan aktif Hamid bertambah sebanyak 10%.
Okey, so untuk bulan yang seterusnya, dia bertambah 10% untuk pendapatan aktif. So, dekat sini, cikgu darabkan dengan 10% ataupun 10% dekat sini. So, pastinya cikgu boleh dapat nilai untuk 10% itu seharusnya 450. Okey, so sepatutnya cikgu akan dapat nilai 450. So, RM 450. So, bermaksud nilai yang baru untuk pendapatan aktifnya ialah 4950. Okey, so itulah pendapatan dia yang baru. Okey, so 4,500 darab dengan 10%, so itulah 450. So kita tambahkan kedua-dua nilai, so dapatlah 4950. Namun pendapatan pasifnya berkurangan. Okey, so pendapatan aktif bertambah 10% ataupun 10%, tetapi untuk pendapatan pasif berkurangan 50%. Okey, bermaksud separuh lah yang berkurang. So, bermaksud separuh daripada nilai ini seharusnya dia akan berkurang sebanyak RM750. 1,500 separuh daripada nilai itu adalah 750. So, bermaksud pendapatan pasif dia yang baru adalah, tak payahlah tulis RM dekat belakang ni. Okey, kita follow saja yang atas. So, dia akan jadi 750. Okey, so selesai untuk pendapatan aktif dan juga pasif. Manakala apa lagi maklumat yang ada? So, perbelanjaan tidak tetap. So, tidak tetapnya pula bertambah sebanyak 3 kali ganda. So, yang tidak tetap bertambah 3 kali ganda. So, yang tidak tetap dekat sini, dia bertambah 3 kali ganda. So, darab dengan 3 bermaksud kamu akan ada nilai 5,400. Alright. Dan yang terakhir, manakala perbelanjaan tetapnya, so perbelanjaan tetapnya adalah sama sahaja. Okey, so bermaksud nilai untuk tetap ini akan kekal sebagai perbelanjaan tetap. So berdasarkan pernyataan, jelaskan aliran tunai Hamid dan berikan justifikasi anda. So kita nak tengok aliran tunai. So apabila melibatkan aliran tunai, seharusnya kamu akan ada nilai pendapatan tambahlah dengan pendapatan aktif tambah dengan pendapatan pasif. Seharusnya nilai kamu ialah 5700. So yang ini kita tambah juga terlebih dahulu. So 6800 tambah 5400. So akan ada 6080. Okey, so dekat sini kita akan mengira aliran tunai. Seharusnya pendapatan akan ditolak dengan perbelanjaan. Bermaksud 5700 tolaklah dengan 6080. Bermaksud dia akan ada nilai negatif 380. So bermaksud ianya adalah aliran tunai negatif. Okey, so aliran tunai negatif, apakah yang cuba kita boleh jelaskan ataupun mungkin yang cuba kita bagi tahu dekat sini sebab dia memerlukan justifikasi. So aliran tunai negatif yang ada daripada perbelanjaan dan juga pendapatan Hamid dekat sini. So kita boleh kata Hamid terpaksa berhutang lah. Sebab ialah dia tidak cukup kan 380. So Hamid terpaksa berhutang. Okey, boleh justifikasi kamu ataupun apa-apa yang kamu rasa logik lah. So Hamid terpaksa berhutang sebanyak sebanyak RM380. So itulah justifikasi yang cikgu nak bagi tahu. Ataupun mungkin kamu boleh kata pendapatan lebih rendah. Okey, jumlah pendapatan lebih rendah berbanding jumlah perbelanjaan menyebabkan dia menjadi aliran tunai negatif. Okey, so setakat itu saja jawapan ataupun perkongsian cikgu untuk jawapan A, B dan juga C. So sekiranya kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba untuk jelaskan di sini. So gambar dia terlalu kecil so tak apalah, cikgu besarkan. So sekiranya kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba ajar kamu di sini, so kalau kamu boleh faham, ajarkanlah rakan-rakan kamu yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. So jangan lupa untuk tinggalkan ruangan komen dengan soalan, request soalan mungkin yang kamu nak cikgu cuba selesaikan. Boleh dipersilakan, amat dialu-alukan. So jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe sehingga kita berjumpa lagi untuk soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.